Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pelajar? Hari ini kita akan membicarakan tentang ciri-ciri ekonomi tradisional di tanah Melayu. Kita nak melihat bagaimana bentuk ataupun corak ekonomi tradisional sebelum campur tangan British. Ini sebelum kedatangan kuasa barat ataupun sebelum 1874. Jadi ada beberapa perkara penting yang kita kaitkan dengan ekonomi tradisional ini, sama ada dari segi jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan, sama ada jenis tanaman, jenis ternakan, ataupun dari segi peralatan, dari segi kaedah pertanian, dari segi pendapatan dan juga hasil daripada kegiatan pertanian itu. Semua itu adalah ciri-ciri penting yang boleh kita bicarakan. Jadi teruskan bersama saya untuk memahami apakah sebenarnya ciri-ciri ekonomi tradisional di tanah Melayu sebelum kedatangan ataupun sebelum campur tangan ataupun sebelum 1874. Dari segi pengenalan, bila kita lihat sistem ekonomi tradisional, bermaksud satu sistem ekonomi yang berlainan dengan sistem yang dibawa oleh British, itu ekonomi komersial. Ini dalam sistem ekonomi Melayu, masyarakat Melayu berteraskan kepada sistem ekonomi sara diri, itu tanaman ataupun kegiatan pertanian yang diusahakan untuk keperluan sendiri ataupun sara diri. Jadi cuma setelah kehadiran dan penadukan British terhadap negeri Melayu, maka sistem tradisi ini telah bertukar kepada sistem ekonomi komersial. Ini walau bagaimanapun, sifat-sifat ekonomi komersial ini pernah juga dijalankan oleh masyarakat sebelum kedatangan penjajah barat. Cuma ianya dijalankan secara kecil-kecilan sahaja. Ini bukan dalam skala yang besar ataupun dalam memberi keuntungan yang banyak. Ini berdasarkan kepada kegiatan-kegiatan pertanian yang diusahakan. Ciri yang pertama dalam sistem ekonomi sara diri adalah sistem ekonomi sara diri. Dalam sistem ekonomi sara diri, dari segi konsepnya ialah satu sistem pertanian sara hidup. Maksudnya menjalankan kegiatan pertanian itu untuk keperluan sendiri. Jadi dalam konteks sistem ini, barangan pertanian yang dikeluarkan ialah barangan untuk kegunaan keluarga sahaja. Ia tidak berfokuskan kepada lebihan pengeluaran. Ini berbeza dengan sistem pertanian komersial yang berfokuskan kepada lebihan pengeluaran. Hal ini kerana dengan bahan pengeluaran yang berlebihan itu, usahawan yang mengusahakan boleh menjual dan mendapat keuntungan. Tetapi dalam sistem ekonomi sara diri, mereka bercucuk tanam seperti menanam padi adalah untuk keperluan makanan ahli keluarga mereka. Mungkin ada sedikit lebihan saja yang dijual untuk ditukar dengan barangan yang lain. Jadi dalam menjawab persoalan ini, pelbagai faktor perlu diambil kira. Ia perlu dilihat dari segi aspek sistem kerja, sistem pemilikan tanah, sistem kenegaraan, teknologi yang digunakan, hubungan petani dengan dunia luar dan juga sumber pertanian. Jadi mengapakah masyarakat Melayu tradisi tidak menjuruskan sistem ekonominya ke arah sistem ekonomi komersial? Itu yang nak kita perbahaskan. Ini yang dalam pembelajaran pada hari ini. Dalam sistem ekonomi tradisional yang bersifat sara diri, pertama kita perlu lihat dari segi aspek sistem kerja. Dalam sistem ekonomi sara diri, itu sistem ekonomi tradisional, ciri yang penting adalah dari segi sistem kerja. Petani yang mengusahakan pekerja ataupun menggerakkan sesuatu kerja, pertanian berasaskan sistem kekeluargaan. Jadi dalam sistem kerja itu, tenaga kerjanya adalah ahli keluarga. Itu yang dimaksudkan. Ia tidak melibatkan orang lain.
Dengan kata lain, mereka boleh mengusahakan tanah mereka atau tanah tuan mereka dengan keluarga mereka saja. Jadi dalam sistem ini, sebuah keluarga mengusahakan pertanian mereka sahaja. Mereka tidak melibatkan orang lain. Jadi sebagai kesan daripada konsep ini, mereka tidak memerlu memikirkan untuk membayar upah kepada orang lain. Jadi melalui cara ini, mereka sekadar cukup berpuas hati dengan keperluan untuk memenuhi keperluan keluarga dari segi bekalan makanan, bahan makanan dan sebagainya. Oleh itu, konsep lebihan untuk mencari keuntungan tidak pernah difikirkan. Ini seperti mana yang dikatakan oleh Ahmad Jidko 1981 dan Ishak Sari tahun 1921. Jadi dalam sistem ekonomi ataupun ciri ekonomi tradisional yang bersifat sara diri itu, pertama dari segi aspek sistem kerja. Kerja yang diusahakan, pertanian yang dijalankan itu bergantung kepada tenaga kerjanya adalah ahli keluarga. Jadi tidak timbul isu upah ataupun kos yang perlu ditanggung dari segi tenaga kerja untuk mengusahakan sesuatu kegiatan pertanian. Dalam sistem ekonomi tradisional, ciri yang kedua ialah cara sistem pemilikan tanah. Maksudnya dari segi sistem pemilikan tanah. Dalam sistem pentadbiran Melayu tradisional, sistem pemilikan tanah berpusatkan kepada sultan. Jadi hal ini berasaskan kepada pendapat Maxwell yang menggabungkan kekuasaan raja dalam sistem Hindu yang digunakan pakai oleh Kesultanan Melayu yang memiliki konsep pemilikan tanah. Tanah adalah milik sultan, milik raja yang memerintah. Jadi dalam hal ini Maxwell mengatakan bahawa raja mempunyai hak dalam semua wilayah jajahannya. Hak-hak tersebut adalah seperti hak kekuasaan tanah, hak cukai, hak hasil bijian ataupun tanaman dan hak untuk membahagikan tanah yang belum diterokai. Jadi kesimpulan daripada itu, para petani hanya boleh mengerjakan tanah jika mereka membayar sebahagian daripada hasil keluarannya. Yang itulah yang dikatakan cukai. Jadi biasanya 1/10 daripada hasil pertanian itu dikenakan cukai. Dengan hak ini, para petani memikirkan apakah mereka berkesanggupan untuk membayarnya. Hal ini kerana jika mereka tidak dapat melunaskan bayaran tersebut, kemungkinan mereka akan menjadi hamba berhutang. Ini adalah antara perkara yang berlaku dalam sistem ekonomi yang bersifat tradisional berasaskan kepada pemilikan tanah sebelum penjajahan ataupun sebelum kedatangan kuasa baru. Oleh itu, sebagai mencari jalan keluar daripada permasalahan dari segi pemilikan tadi, mereka lebih rela mencari hasil-hasil hutan untuk menyara kehidupan keluarga. Hal pemilikan tanah ini lebih jelas seperti di Kelantan, di mana Clifford mengatakan bahawa rakyat Kelantan tidak mempunyai hak dalam pemilikan tanah. Mereka dianggap sebagai golongan yang memberi sumber dan hasil untuk golongan pemerintah. Walaupun kedua kenyataan ini menggambarkan seolah-olah sistem pentadbiran Melayu tidak mempunyai sistem pemilikan tanah yang teratur. Ia dibantah oleh Johor dan Wan Hashim. Walaupun jika ada pun sistem pemilikan tanah dalam pentadbiran Melayu, tetapi ia mungkin tidak menjamin hak miliknya kerana Sultan masih lagi berkuasa dalam menentukan pemilikan secara hakiki. Itu mengikut Ishak Syahari tahun 1991. Hal seperti ini sikit sebanyak telah menjejaskan konsep mengkomersialkan pertanian di negeri-negeri lain. Okey, jadi segi hak milik itu menjadi isu kepada kegiatan ekonomi tradisional untuk berubah kepada sistem ekonomi komersial. Dalam sistem ekonomi tradisional ataupun yang dipanggil sistem sara ini, ciri yang penting dikaitkan dengan sistem serah dan kerah. Sistem serah dan sistem kerah ini ditujukan melalui ilmu yang dimiliki, seperti alatan, restu maupun lambang-lambang kekuatan lain yang selalunya dihubungkan dengan ketuhanan. Ini di mana kita ketahui bagaimana caranya Sultan berperanan dalam mengelengahkan kerahmatan dan kemuliaan.
Selalunya kerja-kerja dalam sistem ini bukan sahaja melibatkan bidang pertanian tetapi juga merangkumi pelbagai bidang lain. Ia pula dilakukan tanpa mempunyai ketetapan yang tetap. Oleh itu, ia dapat menggerakkan rakyat untuk menyatakan kesetiaan dan ketaatannya. Untuk menunjukkan kesetiaan dan ketaatan, inilah para petani, terutamanya orang lelaki, dipaksa bekerja untuk sultan mahupun membesar. Selain daripada menunjukkan ketaksetiaan dalam corak menyerahkan diri untuk kerja-kerja sultan, para petani juga diikat dengan sistem serah. Jadi dalam sistem kerah, mereka dikerah menggunakan tenaga mereka untuk melakukan sesuatu kerja tanpa dibayar gaji ataupun upah. Dan pada masa yang sama juga mereka memerlu menyerahkan sebahagian daripada hasil dan pendapatan mereka ataupun pertanian yang mereka akan usaha itu sebagai cukai yang dikatakan tadi. Itu 1/10 daripada hasil yang diperolehi. Jadi dalam keadaan ini, para petani perlu menyerahkan sama ada lebihan hasil barangan, keperluan dan lain-lain bahan untuk sultan. Ini bagi menunjukkan kesetiaan dan ketaatan. Jadi dalam konsep ekonomi tradisional itu, sistem serah dan kerah ini sangat penting dalam mereka mengusahakan kegiatan-kegiatan pertanian di tanah yang bukan milik mereka tetapi milik sultan ataupun pembesar. Satu lagi ciri penting dalam sistem ekonomi tradisional adalah teknologi yang lama yang digunakan ini dalam usaha untuk memajukan ataupun menjalankan sesuatu kegiatan pertanian. Rata-rata petani yang mengusahakan tanah pertanian masih menggunakan teknologi pertanian yang lama ataupun kuno. Dengan keadaan sistem kenegaraan yang diamalkan serta teknologi yang digunakan, sebenarnya ia tidak menjanjikan satu pulangan yang menguntungkan. Di mana mereka masih menggunakan tulang empat kerat dengan peralatan seperti cangkul, parang, penyabit dan juga penajam. Walau bagaimanapun, masih ada petani yang tidak mempunyai alatan yang mencukupi. Seperti kata Ishak Syari tahun 1991, ada petani yang tidak mempunyai kerbau untuk membajak tanah. Jika tidak mempunyai peralatan yang mencukupi, bagaimanakah para petani hendak mengubah teknologi pertanian ke arah sistem komersial? Keadaan ini sama juga berlaku kepada para petani di England sebelum wujudnya zaman revolusi pertanian, di mana para petani di sana mengamalkan aspek yang diamalkan seperti mana di tanah Melayu. Jadi, hanya apabila ada gerakan dalam menggerakkan revolusi pertanian, maka wujudlah satu bentuk pemikiran pertanian ke arah sistem komersial, yang membawa kepada perubahan dari segi teknologi. Satu lagi ciri penting dalam sistem ekonomi tradisional adalah kurangnya ilmu pengetahuan. Keterbatasan hubungan antara petani dengan dunia luar boleh menyumbang kepada kemampuan petani itu untuk mengubah kaedah ataupun cara ataupun corak pertanian yang mereka usahakan. Sebab itulah kalau dilihat daripada aktiviti kerja yang dijalankan oleh masyarakat Melayu, sebahagian besarnya adalah berteraskan kepada sektor pertanian. Biasanya hubungan dagang hanya dilakukan oleh para pembesar dengan tidak memberi peluang kepada petani untuk menjalankan urusan perdagangan. Mereka tidak dapat melihat peluang-peluang yang ada dalam aspek perdagangan. Jadi biasanya aspek ini dikuasai ataupun dibolong oleh pembesar-pembesar ataupun sultan. Keterbatasan ini jugalah yang menyebabkan orang-orang Melayu tidak dapat melihat kebaikan sistem-sistem yang cuba dilaksanakan oleh British apabila campur tangan berlaku di negeri Melayu, untuk mengubah sistem ekonomi tradisional kepada sistem ekonomi komersial. Satu lagi ciri penting ekonomi tradisional di negeri Melayu adalah hak ke atas harta yang dimiliki oleh mereka tidak terjamin. Selain itu, hak petani ke atas harta yang dicari mereka tidak terjamin. Ini berikutan daripada sistem pemilikan tanah yang menyaksikan petani tidak mempunyai hak ke atas tanah tersebut. Ini menurut Clifford, itu bekas Residen British dipaham.
Ini menjadikan hasil yang didapati oleh petani menjadi sumber kepada golongan bangsawan. Ia dapat dilihat daripada kenyataan Graham yang mengatakan bahawa semua tanah pada asasnya menjadi milik pemerintah seperti yang terdapat di India dan Indonesia. Wujud juga di Kelantan. Pada hakikatnya tidak terdapat tanah yang dimiliki secara bebas di negeri ini. Jadi melalui keadaan ini, petani tidak merasakan akan terjamin usaha yang dijalankan oleh mereka dan kemungkinan juga guna yang diberikan itu boleh ditarik balik dan menjadikan mereka sebahagian daripada kerahan yang digunakan untuk sultan dan pembesar ataupun tanah tersebut diberikan kepada orang lain. Jadi ini sudah pasti tidak memberi satu motivasi dan dorongan kepada mereka untuk mengusahakan kegiatan pertanian secara komersial untuk memperolehi keuntungan yang lebih lumayan. Kesimpulan yang boleh kita buat daripada apa yang saya huraikan pada hari ini, ini berkaitan dengan sistem ekonomi tradisional yang berkaitan dengan sistem ekonomi sara diri. Dalam ciri-ciri sistem ekonomi sara diri ini yang bersifat tradisional ini, ada beberapa perkara yang telah kita bincangkan tadi. Dari segi teknologi, dari segi hak milik, dari segi ilmu pengetahuan tentang bidang pertanian yang mereka usahakan. Jadi kesimpulan yang pertama, keadaan ini telah menyebabkan para petani menjalankan ekonominya secara kais pagi makan pagi dan kais petang makan petang dengan menjalankan aktiviti pertanian. Jadi aktiviti secara kecil-kecilan ini khususnya dalam penanaman padi dengan padi huma dan juga padi sawah, mencari hasil hutan seperti buah-buahan, hutan, rotan serta akar kayu bagi ubatan tradisional. Peternakan ayam itik, menangkap ikan di sungai dengan menggunakan pancing ataupun memasang lukah yang tidak begitu produktif untuk hasil ekspor dan tidak memberi lebihan yang banyak. Dan juga kegiatan perlombongan dengan cara mendulang. Jadi usaha-usaha ini dijalankan hanya bagi menampung kehidupan dan tidak wujud satu pengkhususan kerja serta matlamat pengeluaran untuk tujuan ekspor. Itu dikatakan sebagai ekonomi tradisional. Oleh itu, pertempatan masyarakat Melayu yang banyak terdapat di pinggir-pinggir hutan dan juga sungai, kerana di situlah banyak sumber bagi mereka untuk menampung kehidupan seharian ataupun keperluan mereka dan ahli keluarga yang dikatakan sara diri. Jadi ciri-ciri pertanian sara diri itu melalui ekonomi tradisional ini sama ada dalam bidang pertanian, dalam bidang perlombongan dan juga kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain adalah lebih kepada sifat sara diri untuk menampung keperluan keluarga dalam masyarakat Melayu tradisional pada masa itu. Jadi teruskan bersama saya dan siri-siri yang lain untuk memahami sesuatu topik itu dengan lebih luas dan lebih terbuka dalam kita membicarakan, menghurai dan menjawab sesuatu soalan berdasarkan kepada kehendak soalan. Jadi beberapa perkara atau bahan yang kita akan bincangkan itu pelajar boleh gunakan isi-isi yang bersesuaian untuk menjawab soalan. Kena faham, kita kena jawab kehendak soalan, bukan kita jawab apa yang kita tahu.